Saya rasa itu satu perkara yang memalukan. It's not our philosophy. Kena stop, kena kawal. Ataupun yang kita risau, normalisasi. Crucial problem ni, kita tak tahu apa identiti Malaysia ni. Sebab selepas pasca kemerdekaan, Malaysia bukan juga negara Islamik sepenuhnya. Jadi dia kata semi-secular, semi-demokrasi dan sebagainya lah. Dia sebagai seorang ahli saintis nak pencapaian ilmu yang besar, tapi itu adalah penghasilan menghancurkan kemanusiaan. Anda sedang mendengar Lensa Fikir, merungkai akar realiti. Okey, selamat datang ke Lensa Fikir episod 2. Sebuah rancangan sambang santai isu semasa berlensakan falsafah dan pemikiran. Hari ini bersama saya Ahmad Ismat. Saya Ulil Rahman. Saya Amir Ashraf. Alhamdulillah. Dah makan semua? Alhamdulillah. Muka pun nampak semangat sikit walaupun dah di petang-petang hari. Petang hari ni makin mengantuk lah. Atau makan. Alhamdulillah. Makan ni. Dah makan kambing, dah makan udang, dah makan ayam. Alhamdulillah kasih atas rezeki. Syukurlah. Alhamdulillah pada kita. Okey. Jadi kita pun dalam 2 minggu lepas kita dah membincangkan tajuk-tajuk yang hangat secara semasanya, sama ada peringkat nasional ataupun international. Jadi hari ini kita pun nak ulas ataupun nak kupas juga beberapa isu semasa yang mungkin kita boleh lihat daripada perspektif falsafah dan pemikiran. Yang kita pilih lah beberapa isu. Antara yang kita pilih, isu yang agak breaking, yang agak popular dan trending di beberapa medsos, antaranya adalah festival celebrating 10 years of good vibes. Yang mana kita tahu bahawa baru-baru ini Menteri Komunikasi dan Multimedia Fahmi Fadzil telah mengarahkan pembatalan serta-merta pengajaran good festival tersebut. Sepertinya 3 hari, dia jadi 2 hari, sehari sahaja. Disebabkan oleh satu aksi yang bersifat provokatif, menunjukkan satu norma-norma tidak bertepatan dengan budaya timur dan agama Islam yang dipamerkan dalam konsert tersebut oleh satu band di 1975. Mereka bercumbu di atas pentas. Lelaki sama lelaki. Jadi ini satu unsur provokatif. Jadi macam mana kita nak memahami isu ni daripada perspektif yang berbeza sikit? Kalau ada pandangan ke saudara Aulia ataupun Ashraf? Kalau saya tak terkejut maksudnya apabila ada desakan daripada ahli politik untuk membenarkan konsert-konsert, dibanyakan atas sebab ekonomi, kita kehilangan pendapatan dan sekian. Bila saya baca berita begitu, dan kita lihat banyaknya tarikh-tarikh yang telah ditetapkan untuk konsert, maksudnya event-event penuh. So I think it's a matter of time. Memang dia adalah bom jangka yang akan meletup. Yang kita jelas bahawa kemasukan hiburan-hiburan melampau ni dia tergolong dalam desakan pleasure, hedonism. Yang kita tahu, kita selalu dengar hedonism, dan dia berkaitan juga dengan beberapa falsafah lain. Cuma apa yang saya nak tekankan, apabila jadi insiden ini dan jadi insiden nasional, saya rasa itu satu perkara yang memalukan. Sebagai seorang yang mempunyai akal yang waras, kita seolah dah nampak dah macam anak kita tengah panjat kursi ni. Kursi tu kakinya patah. Kita tahu dah akan jatuh. Kita benarkan juga dengan memberi alasan-alasan yang tidak munasabah. Mungkin nanti dia akan untung, mungkin nanti dia akan pandai memanjat. Akhirnya jatuh. Jadilah insiden tempoh hari. Dan saya rasa insiden itu memberi ada dua jalan saja, memberi kesedaran pada masyarakat. That's it. Hedonism is not our culture, it's not our philosophy. Kena stop ataupun kena kekang, kena kawal hiburan-hiburan ni, tapis, ataupun kita akan masuk ke jalur yang lain yang kita risau, normalisasi. Cuma saya lihat isu pengharaman atau pembatalan ni, adakah sebenarnya betul-betul kerajaan Madani pada hari ini betul-betul satu red line itu pada agama dan bangsa itu, falsafah ataupun etika itu, ataupun sebenarnya sebab PRN, dah dekat dengan PRN, dia tak ada satu lagi bullet ataupun goal sendiri yang dibuat oleh mereka untuk diserang oleh pangsa politik mereka, PN. Jadi mereka buat satu keputusan yang drastik, yang agak agak keras untuk membatalkan terus. Adakah betul-betul situ, ataupun sebenarnya betul-betul dia mengangkat satu nilai-nilai ketimuran yang kita faham? Satu saya rasa lah, kalau mungkin pandangan saya lah, satu tindakan dia memberhentikan terus konsert tersebut, dia dari satu segi adalah kerana dekat PRN. Kalau tak, dia takkan buat begitu. Selalunya mereka tidak sedrastik itu untuk terus tindakan-tindakan mematikan, sebab dia tahu konservatif
ataupun dan sebagainya kat Malaysia yang mereka gambarkan sebagai golongan konservatif lah. Maksudnya kat mereka Malaysia. nak undi tu Undi orang Melayu tu bagi mereka penting. Tapi dari satu sudut memang kita nampak di Malaysia ni tidak berubah mana-mana daripada dua pihak pun sekali ahli mana politik sekalipun tidak berubah dari segi stand mereka tentang isu konsert, tentang isu hiburan melampau. Maksudnya kalau kerajaan sebelum ni pun sama masih lah. sama. Masih sama. Sebab Demand tu tetap ada. demand tetap ada. Kerana masyarakat kita masih lagi semenjak merdeka berpegang dengan idea matlamat akhir mereka adalah pleasure ataupun keseronokan. Iaitu kalau kita tengok Epicurean ni dia berpegang kepada idea Macam hedonism lah. lebih kurang hedonism, tapi dia tidak se-ultra hedonis, tapi mereka juga sebahagian daripada idea hedonis tu, dan mereka melihat dari sudut segala benda adalah material needs mereka, iaitu melahirkan perkara-perkara yang mereka lihat kebahagiaan mereka adalah material. Jadi itu satu benda yang saya rasa lah. Saya fikir bila perbincangan ini kita bawa kepada naratif perlu kekang, perlu batalkan sebagainya, kita nampak macam konservatif. Kita ni tak boleh terus konsert. Tapi bagi saya Adakah Islam betul-betul menghalang kita untuk berhibur, untuk mungkin ada satu unsur-unsur keseronokan budaya ataupun seni? Adakah ini dia antara dua ekstrim lah kan. Saya fikir kalau kita lihat seni, hiburan, dia adalah sebahagian kehidupan manusia. Dia adalah fitrah. Kan dekat satu dunia kita masuk hutan sekalipun, orang tu tinggal di pedalaman hutan, dia ada seni dia. Kan apa yang kita nak tekankan di sini, kita bukanlah menghalang hiburan dan seni 100%. Haram kan. Kita main scan haram dan kena macam di Saudi lah sebelum ni kan. Sebelum ni lah. Cuma kita tak nak juga kita bermudah-mudahan dan kita menyokong pula. Kan? Kalau bermudah-mudahan ni tak apa kita benarkan, ini kerajaan pula yang membenarkan, menggalakkan kemasukan konsert atas sebab ekonomi dan sebagainya. Okey, tentang persoalan menyokong itu, bagaimana kalau kita ada jumpa persoalan-persoalan pemuda dan pemudi yang dia join the konsert dan sebagainya, gig dan sebagainya ni, dia cakap kita orang bukannya sokong pun agenda ataupun pergerakan yang dibawa oleh mereka, kami hanya nak bersuara datang tu nak sokong macam kisah contohnya mereka lah. Band orang sokong macam contoh Premier League pun ada yang pakai pakai jersey, pakai captain band yang LGBT, ada love kan. Adakah, dan kita guna udahan yang sama jugalah, adakah dengan semata-mata menghadiri konsert itu boleh dikatakan sebagai menyokong agenda gerakan yang dibawa oleh penyanyi ataupun band tersebut? Ini saya rasa umat Islam ataupun masyarakat secara umumnya terlepas pandang. Kita selalu cakap, saya tak sokong pun, tapi saya sukalah dia punya muzik, saya sukalah produk sekian-sekian. Kalau dia berkaitan dengan falsafah, apabila kita turut serta dalam hiburan ini contohnya, ada bahagian dalam diri kita yang akan diubah. Dan ada satu kes, banyak motivator, guru-guru sekolah dia kongsi kepada saya. Dia berkongsi bahawa ada anak-anak murid dia yang benar-benar jadi ateis sebab dengar lagu Jepun, Korea. Yang kita dengar macam tak masuk akal ke kan. Maksudnya apa yang saya nak sampaikan tu, se-ekstrim itu, apa yang kita konsum, kita dengar, kita makan, kita lihat, dia membentuk jati diri. Sebab tu hiburan Melayu dulu, hiburan ini adalah penzahiran budaya. Orang Melayu ada budayanya lah. Okay, sekarang kita dalam masyarakat majmuk, kita bergaul semua, pasti ada satu budaya Malaysia yang sopan. Sepatutnya itulah yang kita faham. Jadi apabila kita bawa masuk budaya yang bukan budaya kita, pastilah akan diwarnai. Kita akan konsum apa yang kita lihat dan akan mengubah jati diri. Dan tidak mustahil, kes-kes yang terpencil tadi, yang contohnya dia tengok anime, dia tengok Korea, dia taksub Korea, K-popers ni, dia sampai etis. Ini real lah, memang guru share. Betul. Memang ada kajian. Mula kita rasa apa kaitan dia, apabila kita kaji secara dalam, apabila kita konsum perkara-perkara begini, dia akan mengubah. Yang ini masyarakat kita selalu terlepas pandang. Sehingga kita cakap, saya tengok je. Jadi saya rasa saya boleh tambah sikit, mungkin counter sikit, tapi saya lihat satu sudut, ini bukanlah sebab masyarakat kita, satu dunia, dia masalah satu dunia yang mana
kalau saya boleh sebut Roger Scruton, dia sebut tentang isu pop music atau popular music. Kita panggil ni semua popular music lah, K-pop sebagainya, datang dengan arus yang mana untuk dikonsum oleh masyarakat dan sebagainya, untuk memenuhi kehendak tertentu. Kehendak tertentu bukan kita kata kapitalis apa, tapi kehendak kehidupan nak sensual, apa nama ni, kita kata nak pleasure tu. Jadi dia memberikan demand-demand tersebut kepada masyarakat, walaupun dia boleh masuk dengan dia punya unsur-unsur lain dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama, di situ adanya cara, mungkin ada kita kata pihak-pihak yang insaf ataupun yang masih mencari muzik ataupun arts yang betul-betul sebenar-benar Pasti music, manusia nak budaya. perlukan budaya dan seni tu. Yang saya ingin persoalkan, ada demand ni selain. Okay. Demand siapa? Pihak mana? Ataupun ada pihak yang cuba implement atau enforce demand dia pada orang lain. Ya, Kan? Dan apa maksudnya di sini kita boleh setuju bahawa sebenarnya satu seni ataupun budaya ini dia datang bersamanya satu falsafah di sebalik, walaupun mungkin kita cuba nafikan, tapi dia ada. Dan saya rasa satu lagi, kalau kita tak nak bersikap pasif lah, maksudnya kita mengharamkan, kita membatalkan, satu sudut kita di zaman sekarang ini 2023 ini sangat kurang budaya alternatif hiburan Islam berbanding dulu. Kita tahu 90-an banyak sangat. Jadi saya rasa mungkin itu antara benda yang paling penting untuk kita kemukakan. Saya setuju. Ataupun kalau dalam bahasa lainnya, kalau lah saya jadi menteri, undilah saya. Kalau lah saya jadi menteri, kita kalau menteri ini populasi nanti. Ada bertanding ke PRN? Kita perlu enforce kepada masyarakat untuk mengembangkan budaya Melayu ataupun budaya Malaysia itu sendiri. Berdasarkan kaum tak ada masalah. Sebab secara fitrahnya manusia ni dia budaya-budayanya budaya baik. Secara fitrah kalau tidak dicemari dengan macam-macam unsur lah. Okay. Jadi alternatifnya ataupun benda yang sepatutnya kita perkasakan konsert ataupun hiburan-hiburan yang mendidik insaniah. Okay. Bukanlah main bakat. Kita enforce, kita empower sendiri budaya kita dalam. Jadi Kementerian Budaya kena betul-betul cakna lah tentang perkara ini. Macam tu konsert nasyid InsyaAllah. Mungkin saya tak Okay, mungkin sebelum kalau kita bincang lebih lanjut, mungkin satu tambah, satu isu yang saya nampak kat sini juga dari sudut alternatif ni, seperti saudara Rahmat sebut tadi, isu alternatif selain budaya Melayu dan sebagainya, dia adalah isu bagaimana budaya ataupun alternatif lagu Islam ataupun muzik ataupun arts yang mungkin dulu pernah dikembangkan oleh Al-Farabi dan sebagainya, macam mana muzik tu sendiri dilahirkan oleh ulama-ulama kita, macam mana nak diasimilasikan dengan budaya itu, menjadi satu, saya rasa mungkin crucial problem yang sekarang ni. Bila orang faham muzik Islam, dia mesti nasyid, jadi Arab selawat. dan selawat. Jadi tak nafikan lah, itu memang betul. Islam dan, juga. dan macam mana kita mungkin melihat satu aspek bagaimana Raihan boleh popular adalah disebabkan dia berjaya membuat perkara tersebut dengan cara yang natural. Dan saya tak rasa benda tu kita kata dia cuba asimilasi budaya Arab dan sebagainya, tapi dia dalam keadaan orang Melayu sendiri, budaya Melayu, penzahiran budaya Melayu yang mana budaya selawat dan sebagainya. Benda tu kita boleh kata hiburan Islamik, tapi sekarang ni kurang lah. Okey, saya ambil kat situ tentang Islam, tapi nanti kita akan sambung lagi selepas break ini. Perpustakaan Peradaban Astaka Fikir telah beroperasi lebih daripada 2 tahun. Sehingga ke hari ini, ramai daripada kalangan kanak-kanak, para pelajar, mahasiswa dan juga masyarakat awam hadir ke perpustakaan ini. Namun, wujud satu permasalahan utama, iaitu ruangan yang begitu kecil. Kami memerlukan anda semua untuk membangunkan perpustakaan peradaban ini. Bagi menjamin keselesaan para penuntut ilmu di perpustakaan ini, kami menyeru anda semua untuk turut serta membangunkan perpustakaan peradaban ini untuk masa depan yang lebih cerah kepada anak-anak kita. Ayuh menyumbang ke Perpustakaan Peradaban Astaka Fikir. Alright, kembali kita ke Lensa Fikir episod 2 ya. Jadi tajuk kita yang kita nak kupas pada hari ini yang seterusnya adalah satu statement, satu kenyataan yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim, tentang Malaysia bukan sekular sepenuhnya. Dia kalau to put that into context, dia cakap ni pada satu sesi soal jawab di persidangan antarabangsa Undang-Undang Malaysia
2023 di Kuala Lumpur pada 10 Julai yang lepas, 2 minggu lepas. Jadi kalau kita nak faham masa konteks ni macam mana, sebab kalau contoh dia kata sini, dia kata terma sekular tu ada sedikit masalah sebab kefahaman orang perundangan tentang sekular ni tak sama secara sepenuhnya dengan apa yang layman ataupun masyarakat awam faham. Masyarakat awam faham sekular bermaksud agama tak ada dalam negara ataupun negara tak beragama. Agama tak bernegara, negara tak beragama. Jadi maksudnya sekarang negara kita ini kalau bak kata dulu, sekarang ni ahli parlimen ataupun dulu ahli politik DAP iaitu Abdul Aziz Bari, dia cakap, dia kan pakar perlembagaan sebelum ni. Dia kata Malaysia ni kalau perlembagaan Malaysia ini kalau kita jadikan dia sebagai individu, namanya Malaysia, bangsanya Melayu, agama Islam. Jadi Islam tu dah maksudnya di agama kepada perlembagaan ataupun negara kita adalah Islam lah. Adalah Islam. Jadi so daripada sudut itu tak sekular lah. Tetapi bila difahami dari sudut teknikal perundangan, ada pemisahan kuasa antara mahkamah syariah, mahkamah sivil. Jadi sebab tu dia mungkin mengatakan tentang tidak sekular sepenuhnya. Cuma adakah term ini betul-betul memaknakan satu adakah Malaysia ini macam mana? Tapi apa yang saya faham lah Okay. kita tengok ini, saya rasa isu 2 minggu lepas Betul. masuk dekat TV radio. Waktu saya drive, saya dengar dekat radio, saya terfikirlah, ini Malaysia ni negara apa? Okay. Somewhere in between. Sebagai Perdana Menteri, dia perlu meletakkan identiti negara, dia perlu chop stamp kan, kita ni apa. Apabila dia kata pada satu pihak, kita bukannya ini, tapi kita juga bukan Islamik, kita juga bukan liberal, kita juga bukan. Jadi apa kita? Jadi waktu tu saya tanya, negara yang tidak mempunyai identiti yang tetap, dia akan mengalami krisis identiti. Okay. Apabila kita mengalami krisis identiti, dia akan bawa kepada polisi, dia akan bawa kepada pembentukan sosial yang tidak jelas, politik yang rapuh dan sebagainya. Bagi saya lah, yang berhormat Perdana Menteri perlu berani. Kadang-kadang dia tidak political correct lah, dan nak PRN sekarang, dia nak dapatkan undi bukan Melayu, bukan Melayu semua. Mungkin dia bukan political correct, tapi perlu ada stand. Satu-satu masa adalah banyak benda yang kita boleh buat statement political correct, tapi ada benda yang tak boleh, memang kena bagi stand kita apa. Dan dalam identiti negara, siapakah yang lebih layak berbanding yang berbuat Perdana Menteri untuk stand adalah beliau. Dia perlu bagi tahu kita ni apa. Kita ni negara Islam ke? Ataupun kalau dia nak cakap kita ni adalah demokrasi terpimpin, apa saja. Tetapi tolong bagi tahu, sebab sekarang rakyat tertanya. Jadi kita bukan negara sekular, kita bukan negara Islam, kita negara apa? Okey, cuma perbincangan tentang perkara ni dia bukan baru lah. Maksudnya dia berbincangan dan berlarutan sejak zaman berzaman lah. Okay, saya rasa mungkin baru-baru ni dia dalam 4-5 tahun lepas pun ISMA ada buat satu kempen Malaysia Negara Islam dan telah menghantar beberapa memorandum dan juga petition kepada Yang di-Pertuan Agong kan, untuk menyatakan bahawa Malaysia adalah negara Islam. Jadi maksudnya benda ni dia evergreen kan, tentang identiti Malaysia. Jadi cuma adakah maksudnya di sini kenapa perbincangan ini timbul balik? Adakah sebenarnya benda ini cuba dirungkai ataupun adakah perkara ini ada satu perspektif falsafi yang telah menyebabkan akhirnya cuba dirungkai akar-akar yang dah lama dah terpahat dah ni? Betul, saya rasa satu benda, bila benda ni memang akan evergreen, sebab isu dia adalah kita masih belum berjaya menetapkan lah sebenarnya negara Malaysia ni apa itu negara Islam. Is there an Islamic state? Kalau bahasa Inggeris jadi Islamic state. The problem bila kita translate jadi Islamic state, dia akan menjadi pelbagai masalah lagi yang berkait dengan isu negara, persoalan ISIS sebagai persoalan lah. Dan juga bila pergi kepada isu ni, kita boleh ambil contoh Prof Syed Salim Faruqi. Dia menyebut tentang Malaysia is not a fully secular. Dia mungkin Anwar mengambil pandangan ni lah, yang bukan Malaysia bukan negara sekular sepenuhnya. Agama langsung tak ada tempat dalam negara. Dan juga Malaysia bukan juga negara
Islamik sepenuhnya. Jadi dia semi secular, semi demokrasi dan sebagainya lah. Yang mana kita tengok sebenarnya dia masih lagi, kita tak tahu apa identiti Malaysia ni, sebab selepas pasca kemerdekaan kita tidak berjaya lagi untuk menarifkan sendiri Tapi bagi saya, negara Islam bagi kita itu. bukan tak tahu identiti tau. Banyak dalam ucapan-ucapan Perdana Menteri yang lepas, memang clear cut kita beritahu bahawa Malaysia adalah negara Islam dengan takrifan tersendiri. Kan, bukanlah seperti Arab, bukanlah seperti negara lain. Malaysia negara Islam dengan takrifan kami. Okay. Dan itu termaktub dalam perlembagaan seperti mana yang kita tengok perlembagaan 3 dan sebagainya, memang ada. Okay. Seperti mana yang Prof Aziz Bahari tadi, dia pun tidak boleh nafikan kita adalah negara Islam. Tapi saya setuju dengan Ustaz Amar. Mungkin adakah ini sebab benda ni dah lama tiba-tiba dia surface balik. Saya tak tahu soalan dalam Sebab forum tu apa. Dia forum tu forum undang-undang kan. Berbincangan tentang undang-undang Okay, Malaysia. technical. Poin dia, kenapa ditanya waktu itu, adakah terdapat satu gerakan lagi yang sentiasa evergreen lah gerakan ni, untuk sentiasa cuba takrifkan semula identiti negara kita, yang menyebabkan sedikit demi sedikit kita faham negara Malaysia dengan Islam berubah menjadi negara sekian-sekian, saya tak tahulah kita risau ada juga percubaan itu kita tidak boleh nafikan. Cuma mungkin juga ada satu kalau kita lihat dipanggil sebagai semantic infiltration ataupun infiltrasi perkataan. Bila terbangkitnya Daesh ataupun ISIS, Islamic State in Syria and Betul. Levant, mungkin di situlah mulanya satu perkataan semantik punya infiltrasi. Perkataan Islamic State itu menjadi bermasalah. Daulat Islamiah ni satu term yang ditakuti, satu term yang bernaratif negatif berkonteks negatif. Saya rasa setuju bila saya sebut tadi bermasalah itu adalah kerana yang dimaksudkan oleh saudara Rama lah tentang semantic infiltration, iaitu dia cuba menghubungkan antara Islamic State yang itu dengan takrifan kita tentang Islamic State. Dan ataupun dengan kebangkitan Taliban semula di Afghanistan dan sebagainya, menyebabkan akhirnya orang melihat bahawa seolah-olah Daulat Islamiah ni atau negara yang Islam ini tidak membenarkan perempuan ke universiti. Betul. Dan sebagainya. Kajian daripada NAD kan, lama lah masa 2015 mungkin. Memang duit tahu mereka mengadakan semantic infiltration untuk mengubah kefahaman masyarakat dunia terhadap beberapa perkara, terutamanya Islamic State. Contohlah kalau Daesh dan ISIS ini benar-benar ada dan dia nak tunjukkan dia berkuasa, kenapa dia tak gunakan wilayah faqih, wilayah Islam, wilayah kekuasaan mereka yang lebih besar kan, sebab dia melibatkan beberapa negara pun yang dikontrol. Jadi apabila dia beritahu Islamic State, dia seolah-olah memberi satu mesej kepada dunia, inilah Islam kan. Dan akhirnya kita sebagai umat Islam pun, kita bila cakap kami ni negara Islam, tapi bukan Islam yang tu. Jadi kita terpaksa ada penafian. Dan kalau orang yang memperjuangkan negara Islam, seolah-olah dia memperjuangkan satu bentuk keganasan atau ekstremisme. Setuju. Mungkin saya cabar sikit dekat sini isu yang kita hadapi juga, mungkin kita boleh relate daripada permasalahan kita di zaman Enlightenment dan sebagainya, yang mana kesan negara yang mana kita faham modern nation state yang dimaksudkan sekarang, kebanyakan orang cuba nak kita kata mungkin dari segi pengalaman ulama-ulama dahulu yang mentakrifkan apa itu negara Islam, seperti Ibn Taymiyah dan sebagainya, yang mana mereka cuba macam mana nak masukkan yang takrifan dahulu tentang negara Islam itu dengan idea dalam konteks state yang dimaksudkan sekarang. Jadi bila ada separation of power dan sebagainya dalam macam-macam dengan isu civil law, jadi macam mana kita nak mengkawin atau islamisasikan idea state tu. Mungkin ini yang salah satu yang dikritik oleh Wael Halak dalam buku Impossible State. Sebab apa dia kata Malaysia zaman kini lah, bukan zaman dahulu, zaman kini yang lepas perang dunia dan sebagainya, suatu negara Islam yang dengan takrifan terdahulu mustahil diaplikasikan. Dan keadilan di zaman Islam tu tidak boleh, negara Islam dahulu tak boleh tegak di zaman sekarang, sebab kita punya bentuk perundangan, kita punya ekonomi, permasalahan-permasalahan sekarang ni banyak didatangkan berbeza yang disebabkan oleh penjajahan, disebabkan oleh idea
macam mana negara moden itu sendiri, yang mana menyebabkan kita tidak boleh nak melaksanakan keadilan Islam. Bagi saya lah kan, ni Ustaz Ammar gitu, tanya Ustaz Ammar kan, Islam ni dia datang dengan konsep yang akomodatif. Okay. Seolah dah mutawairat lah Kan? Dia akomodatif, maksudnya negara Islam yang kita sebut bukanlah negara Islam seperti yang dalam tamadun-tamadun Islam. Bahkan negara kita sekarang, kita nak cakap kita ni demokrasi berparlimen ataupun betul-betul pure demokrasi pun tidak. Ekonomi kita adakah pure kapitalis pun tidak. Kan kita adalah mix. Jadi itulah negara, dia sentiasa berubah-ubah, dia agile, dan Islam itu dalam bentuk akomodatif. Jadi ini adalah tugasan para cendekiawan Islam, saya fikir, kan, untuk mengeluarkan falsafah serta pandangan baru bagaimana negara Islam dalam konteks moden. Betul. Sehingga saya kadang-kadang kecewa kan, dulu masa kita belajar universiti, ramai rakan kata negara Islam. Bila mereka dah keluar kata negara Islam tu impossible, itu utopia, ramai pula yang cakap macam tu. Apabila dia tengok, macam mana demokrasi ni nak diislamkan apa. Tapi bagi saya dia adalah konsep negara Islam tu, bagaimana teknikal dalamnya dia boleh jadi macam-macam. Dan sebenarnya pun kalau kita lihat takrifan negara Islam pun banyak istilah, banyak jenis. Ada ni jenis sampai tahap yang paling tinggi. Ini negara Islam at the 100%. Ini paling syadid lah. Seperti Imam Syafi'i pun ada yang takrifan negara Islam, negara pernah meletakkan undang-undang Islam sebagai masih negara Islam. Jadi kalau kesimpulan saya cuba ambil ni, saya ingat kata-kata Prof. Syamah Rahayu, antara pakar rujuk perlembagaan dekat Malaysia, kan? Dia walaupun jatuh agak simplistik lah, tapi menarik. Dia kata, okay, nak mudah faham macam ni lah. Ada tak perkataan sekular dalam perlembagaan? Tak ada. Ada tak perkataan Islam dalam perlembagaan? Ada. Dah lah. Kesimpulannya apa? Okay, jadi kita berhenti rehat dan kita akan sambung dengan segmen terusnya. Hebatnya manifestasi cinta Allah, tiada pohon batu. Okey, kembali kita ke rancangan Lensa Fikir. Okey, kita akan biasa ambil segmen ketiga ni, segmen tentang isu international, isu antarabangsa lah. Jadi mungkin isu ni taklah isu semasa sekarang. Dia berlaku kurang sebulan lebih daripada baru-baru ni, iaitu isu pembakaran Al-Quran di Sweden. Kan kita dengar kan, memang hangat satu dunia. Jadi kita baca sebut kampung, jadi kita buka TV berita sangat tengok kan. Jadi kita baca sikit latar belakang untuk penonton atau pendengar yang tak tahu. Jadi Salwan Momika kan, dia ni pelarian Iraq ke Sweden. Okay, dia memijak Al-Quran di hadapan sekumpulan polis. Maksudnya dia buat satu protes. Polis beri kebenaran. Dia pijak, lepas tu dia bakar di depan masjid dekat Sweden. Orang Islam. Polis tak boleh halang dia sebab dia dapat permit. Kan? Selaras dengan hak kebebasan bersuara. So dia biar bakar. Itu yang orang marah. Bahkan dia kata itu tidak boleh dihalang sebab undang-undang di dalam di dalam Sweden ni tidak ada satu undang-undang yang menghalang membakar ataupun provokasi terhadap unsur-unsur simbol-simbol keagamaan, syiar keagamaan. Jadi benda ni menyebabkan pelbagai reaksi lah. Dan ada yang membuat demonstrasi, ada yang kalau kerajaan Iraq tu dia memanggil balik dia punya kedutaan di Sweden dan sebagainya. Jadi ini satu yang menimbulkan satu bentuk huru-hara lah. Bahkan Sweden punya dia nak menyertai NATO pun jadi terjejas disebabkan perbuatan provokatif ini. Macam mana kita nak kalau ada pandangan, macam mana kita nak bincang tentang isu religious blasphemy ni, unsur-unsur provokatif agama ni yang berlaku, terutama ni kepada agama Islam. Okay, jadi blasphemy ni banyak lah daripada dulu, daripada isu semenjak dahulu Salman Rushdie atau isu-isu lama. Dan ni mungkin kita kata antara episod-episod terkini lah yang berlaku di negara Scandinavian, yang mana ialah di atas nama hak asasi dan sebagainya, yang kita tengok mereka membenarkan penghinaan terhadap agama lain. Ini saya kira satu contoh di mana negara yang berpegang kepada moral relativism ataupun moral relativism yang akhirnya ditentukan oleh state ataupun negara sekular lah, kita kata negara sekular, sosialis dan sebagainya, yang mana mereka bebas melakukan apa-apa
dengan had-had yang telah diizinkan oleh state, kebebasan individu dan sebagainya, ataupun kebebasan kumpulan yang mana kalau selagi tidak mengancam orang lain ataupun membunuh tindakan orang lain ke sebagainya, ini adalah satu bentuk dikira human rights zaman sekarang yang telah berubah-ubah bentuknya daripada dahulu sampai sekarang. Kita kata dulu mungkin benda ni tak boleh negara tersebut, tapi dibolehkan disebabkan oleh masalah moral relativism sesuatu negara yang tidak ada asas moral dalam negara mereka. Yang mana kalau kita tengok negara-negara ni tidak berpegang kepada satu moral yang mungkin kita mana-mana agama lah. Kata Kristian pun tidak, nak kata Yahudi pun tidak, Islam pun tidak, Hindu pun tidak. Yang mana mereka merasakan kau bebas lah buat apa-apa, yang penting kau tidak kacau common good. Dia yang penting individual ni dilebihkan lah. Ini satu masalah yang saya rasa isu blasphemy ni dia adalah satu bentuk ekstrim yang lahir daripada idea human rights. Yang kita tengok human rights sebagainya, mengangkat human rights, sebenarnya dia mengangkat nafsu dia, ataupun dia mengangkat satu bahagian daripada jiwa manusia yang memberontak ni dan dibolehkan. Yang akhirnya mereka sendiri tidak tahu nak buat apa dengan isu-isu ni. Tidak tahu nak buat macam nak handle benda ni, sebab bagi mereka ni dibolehkan dari segi negara. Tapi dari segi moral, apa asas moral mereka dibenarkan perkara benda ni? Yang kalau kita tengok di sebelum ni, kita tengok New Zealand ke mana-mana negara pun lah, di US, di Scandinavian terutamanya, isu benda ni mereka tidak ada pokok untuk mereka pegang, akar yang kuat untuk mereka pegang tentang mana yang sebenarnya tidak boleh dibenarkan, mana yang sebenarnya tidak mengancam agama-agama lain, menindas agama lain. Saya cuba tangkap tadi, maksud dia ada lebih kurang macam ni. Walaupun permit untuk dia berdemonstrasi dan buat satu provokatif itu, dia tak tahulah provokatif yang mula kan. Provokatif, betul. Jadi maksud dia polis tak tahulah dia dapat permit. Jadi disebabkan permit dia dapat, dia bind to the law. Jadi adakah di sini kita nampak ada benda orang kata lah morally good tapi lawfully correct tapi morally tak correct atau not right. Jadi kenapa berlaku pemisahan antara moral, etika dan juga perundangan? Adakah sebenarnya bukankah undang-undang perundangan sepatutnya memelihara ketatasuraan, etika yang baik, memperkasa etika. Jadi inilah saya fikir dia adalah paradoks ataupun kecelaruan di dalam pemikiran barat, falsafah barat. Apabila kita kata kebebasan bersuara mutlak, kebebasan itu dia tidak disandarkan pada tanggungjawab. Dia berbeza dengan Islam. Kita ada hak itu dia sekali dengan tanggungjawab. Kan, kita tak ada istilah ini hak saya sebagai suri rumah, saya ada hak untuk dapatkan sekian-sekian, tapi dia tidak menjalankan tanggungjawab sebagai isteri contoh. Dia tak dekat rumah contoh. Sama juga dengan perkara yang lebih besar, kebebasan bersuara. Apabila dia berkata-kata, dia bertanggungjawab dengan kata-kata dia. Ya? Jadi apabila hukum bukan sekadar bersuara tanpa menanggung apa. Jadi apabila hukum barat ni dia tidak meletakkan tanggungjawab di dalam hak kebebasan bersuara, jadilah benda yang sekarang yang seolah-olah dia memberi satu hak kebebasan berkata, tapi dia mendatangkan masalah lain. Sebab tidak ada tanggungjawab di situ. Jadi sebenarnya kebebasan bersuara ni pun satu benda yang kita kena faham, dia bukan kebebasan secara mutlak lah. Pastinya. Sebab dalam Islam pun kita kata Allah menghalang kita untuk menghina agama lain. Ya, sebab apa yang akan timbul daripada penghinaan itu adalah penghinaan semula kepada Allah. Betul. Kan? Dan juga saya kira ini berlaku juga bukan kat Sweden je, Denmark seperti contohnya. Dia politician beberapa politician yang di Denmark yang membakar Quran sebelum ni. Betul. Dan ini juga negara-negara Scandinavian yang mana mereka mengangkat gerakan far right ni sebagai, walaupun kita kata adalah yang bersuara bahawa ini bukan penonjolan human rights dan sebagainya, tetapi sebenarnya inilah hasil enabler lah. Inilah mereka-mereka inilah enabler yang mana mereka juga adalah hasil daripada mereka meninggikan idea individual itu tanpa boleh dikenakan sebagai satu, kita kata, yang disebut oleh saudara Alia, tanggungjawab itu tidak boleh, dia tak terkait antara moral dengan tanggungjawab. So bila tanggungjawab tu tak dihukum dengan undang-undang,
inilah yang berlaku, golongan-golongan ekstrim ini akan terus ada sampai ke sudah. Cuma ada yang pernah analis mengatakan bahawa dia tak puas hati dengan kerajaan Iraq. Sekarang lah yang ni Taliban lah. Sebab itu dia buat satu provokatif di depan dia orang Iraq lah kita ni, dia tak puas hati dengan Iraq tu. Cuma adakah tindakannya terlalu ekstrim sampai dua? Ialah Quran ni adalah benda paling suci umat Islam. Kita tak berwuduk tak boleh pegang. Takkan nak memijak, nak membakar depan masjid seolah-olah satu memang tindakan Islam. Bagi saya lah, kita kena bezakan tindakan politik. Dia memang nak cek perhatian. Saya rasa isu Charlie Hebdo contoh atau Salman Rushdie, dia setiap tahun kot ataupun di tahunan memang ada event menghina. Kita akan kita tengok event betul. Seolah dia memang dah di plan. Kita kena lihat ianya diatur untuk mendapatkan perhatian. Dia memang menunggu ataupun mencari kemarahan umat Islam lah dan mengabsahkan apa yang dikata, contoh ya. Itu satu. Tapi yang kita bincang dari sudut falsafah, kenapa ia dibenarkan? Betul bagi saya, akar kepada falsafah mereka, kepada pemikiran barat itu yang terlampau longgar, menyebabkan enabler tadi dia menggunakan penghinaan kepada agama-agama lain. Saya rasa bukan sahaja Islam saja. Betul. Kristian dan Yahudi, dia terbuka juga. Jadi cuma adakah daripada perbuatan provokatif itu sebenarnya dia nak tunjukkan Islam tu ganas? Nanti tengoklah ada orang yang akan bakar Bible ke, bakar benda ke. Jadi adakah itu trap cuba dibuat untuk memastikan, menunjukkan portray Islam ni sebagai satu agama yang reaktif kan? Tapi itu tidak bermaksud kita tidak boleh protes itulah kita kena tidak bersetuju, mungkin nyatakan bantahan secara rasmi, tapi tidak perlu reaksi kita bakar pula dia punya, tak. Dia memang menunggu reaksi. Dan benda tu, perkara tersebut dia adalah mungkin kita kata reaction daripada golongan yang dia memang sengaja dah diketahui. Golongan ni kebanyakan far right di sana pun, di Denmark, di Sweden ni adalah yang kita tengok adalah politician far right yang cuba membakar api untuk supaya diapi-apikan isu-isu agama. Saya terfikir macam ni, katakanlah kalau kita adaptasi pemikiran barat di Malaysia kan, bila kita pisahkan antara hak dan tanggungjawab ni ada tanggungjawab moral, ada tanggungjawab pelbagai lah, agama semuanya. Tidak mustahil sekiranya kita betul berlaku di Malaysia dengan atas nama ini hak asasi manusia. Bahkan dah berlaku dah dengan ada filem Mentega Terbang baru-baru ni. Filem Mentega Terbang tu cuba mencabar satu naratif ketuhanan lah. Jadi apa yang kita boleh nampak, tindakan-tindakan contohnya tadi pembakaran Quran itu adalah penzahiran jugalah kepada kecelaruan falsafah barat itu sendiri kan. Dia kata dialah memberi hak kebebasan bersuara untuk mengelakkan orang tertindas sebagainya, tapi dia boleh menghina orang dengan hak kebebasan. Dia sangat paradoks, menggunakan kebebasan tu untuk menghina orang pula. Betul. Dan menghina orang lain. Satu benda bila saya tadi ulas awal tentang moral relativism, saya mungkin boleh masukkan kat sini, isu ni berlaku di seluruh dunia juga sebab isu keadaan dunia sekarang yang disebabkan oleh human rights sebagai individualism tadi tu, yang mana tidak ada tanggungjawab, yang ada hanya hak. Saya tak rasa lah ada manusia yang betul-betul morally relative, tapi kita ada morally selektif. Saya tak rasa kita relatif. Maksudnya manusia orang tu agak cenderungan. Okey. Tapi manusia ada kecenderungan, cuma disebabkan oleh era masa kini, moden ini, dia membawa dia mencairkan semua moral-moral yang ada ni, menjadikan manusia tidak tahu apa itu moral itu yang objektifnya. Betul, maksudnya. Sehingga kan agama-agama terpaksa kalau ikut agama tertentu, itu atas agama lah. Dan tidak ada right or wrong, dah tak ada dah dalam buku mereka yang mana bila relatif itu, dia kata relatif mutlak, semua boleh jadi betul, boleh salah kan. Dan tak, pasti ada neraca ukur dia, sama ada dia ikut suka dia, hedonism tadi, ikut diri dia lah kan, ataupun ada neraca politik mereka, neraca keluarga. Manusia ni tidak boleh terlepas daripada neraca sosial dan juga individu tu. Tapi dari satu sudut dia masih lagi terikat, dia masih relatif lah, maksudnya dia kata relatif lah. Betul. Tapi sebenarnya dia memilih atas dia punya cenderungan. So jadi kita bincang tadi moral relatif kan. Mungkin kita nak bonus sikit sebelum kita akhiri kita punya segmen kita.
Yelah baru-baru ni baru keluar satu movie yang mungkin agak hangat lah dalam kalangan para ahli sains mungkin sebab Aulia memang dia bidang sains kan. Kan jadi bila Oppenheimer satu ahli sains barat yang memang terkenal sebagai bapa bom atom. Jadi dan sebenarnya kalau kita tanpa kita tengok TV movie pun kita tahu kisah dia macam mana, apa yang berlaku pada dia. Sebab kita tahu bahawa ada satu konflik nilai. Dia sebagai seorang ahli saintis nak mengkaji, nak mencapai satu pencapaian penghasilan ilmu yang besar. Tetapi penghasilan dia itu adalah penghasilan menghancurkan kemanusiaan. Jadi adakah tadi kita cakap moral dan sebagainya itu berkait dengan isu ini? Saya satu kisah saya boleh simpulkan semua dia lah. Okay. 1000 tahun dulu kita ada seorang saintis nama dia Jabir Ibn Hayyan. Okay. Dia ni kalaulah dikatakan penemuan dia penting terhadap manusia, dia sepenting penemuan atom lah. Betul. Bila Jabir Ibn Hayyan ni dia menjumpai metodologi kimia saintifik sekarang. Bahkan dia lah Scientific method. dia lah method tu dia lah yang asas. Dia lah Scientific method dia lah kuburkan. Saya rasa scientific method ni adalah fitrah manusia kalau saya. Cuma dia yang menyusun sebagai dia menyusun sebagai satu kaedah eksperimentasi kan. Bila dia kaji dia berjaya memisahkan antara alkimi dengan kimia betul. Alkimi ni dia ada macam-macam. Alkimi ada sihir, ada ritual-ritual penyembahan. Pop jadilah. Sebenarnya dia adalah tindak balas kimia kan. Cuma ada ritual-ritual dia dan menyebabkan umat Islam menolak alkimia ni. Dia melahirkan kimia dan antara penemuan dia yang sangat ajaib. Waktu tu dia yang menemui banyak sebatian serta mixture asid dia jumpa. Base ni apa? Alkali kan. Maksudnya daripada selama-lama asid sehingga sehebat-hebat asid. Dan tidak pernah pula terlintas pada fikiran dan benak Jabir Ibn Hayyan serta rakan-rakan dia, kita boleh mencairkan besi dengan asid. Kita boleh buat senjata. Faham tak? Faham tak? Tapi Oppenheimer ni adalah nuansa yang membangunkan ilmu itu, nuansa berperang, bersengketa, berdendam berbanding dengan nuansa nak mencapai kesempurnaan, nak membangunkan alam, memakmurkan dunia. Perang saya fikir dia adalah satu event sepanjang zaman. Pasti ada perang di mana-mana bahagian dunia. Dan waktu itu dunia Islam pun ada setengah tempatnya perang kan. Dari segi keselamatan tambah dunia Islam sendiri sentiasa diserang oleh musuh-musuh kan. Pasti ada perang. Cuma waktu tu dia tak fikir, susah kita nak serang-serang pakai apa ni, pedang. Kita buat senjata kimia. Dia berbeza dengan Oppenheimer. Oppenheimer terlibat Manhattan. Bukan, Oppenheimer ni apabila saintis Jerman dia menemui nuclear fusion. Maksudnya boleh buat nuclear fusion, pembelahan nukleus kan. Ada orang yang pertama dapat jumpa. Dia orang terus lari kat lab. Dia kata kau dapat tak? Aku dapat apa dia, kita buat bom. Maksudnya dia konsensus dalam barat ni, secara konsensus mereka berlumba-lumba buat bom sebab kita jumpa cara untuk membelahkan nukleus. Adakah sebenarnya yang drive pencapaian ilmu itu adalah satu bentuk ketenteraan? Dia bukanlah untuk satu niat yang murni, tapi tidak stabilan lah. Tak, saya tak fikir itu. Saya fikir di belakangnya pasti akan ada pertemuan. Kita tak boleh buat teknologi ini, tidak boleh meneruskan kajian kerana dia akan memberi keburukan pada manusia. Contoh yang agak menentang benda ni adalah Einstein sendiri. Einstein sendiri cakap dalam filem tu menarik Einstein dia kata kalau kau buat ni kau akan menghancurkan dunia. Kan, sebab ada satu tidak balas rantaian dia dalam teori diorang. Kalau dia letupkan bom atom ni, maksudnya tidak balas tu tidak akan berhenti sampai dunia musnah. Rupanya dia kira tak musnah. Dia ikut skala kecil-kecil dia lah. Waktu tu Einstein cakap kau akan menghancurkan dunia. Dan maksudnya ada saintis yang menolak. Ada saintis yang jujur juga kan? Maksudnya. Jadi inilah kita panggil konflik itulah. Konflik ini ataupun nanti dia cakap ni adalah relatif moral. Saya buat bom ini untuk mempertahankan diri. Kita nak menghentikan perang dunia kedua, Nazi berkuasa, tanggungjawab dia mengamankan dunia. Betul. Dan ternyata itu retorik palsu apabila menarik dalam filem itu sendiri ditunjuk apabila dia dalam proses dia mendapatkan ataupun perlumbaan dia siapa dapat buat bom atom dulu, Hitler mati. Waktu dia mati dah. Sepatutnya sabarlah projek ni. Yang perang dunia mungkin akan selesai. Tak, dia mencari siapa yang kita nak bom. Jepun. Jepun sebab dia kata Jepun terus berkuasa tak stop.
Hitler mati, dia terus berkuasa, terus menyerang kan, terus agresif. So saya fikir dalam tu movie tu betul lah, ini adalah retorik palsu untuk kita menghentikan Perang Dunia Kedua. Saya fikir lah sewaktu itu tujuan Amerika dia lebih kepada untuk menjadi kuasa dunia. Ya, itulah. Untuk kerajaan di bawahnya. Satu. Okay. Dan dia menggunakan relatively moral relatif ini Bukan sebagai selektif lah. tapi of course dia selektif. Itulah moral relatif. Kan? Cuma kalau kita nak simpulkan, dia adalah konflik lah. Maksudnya Konflik nilai lah. kita nak mencapai ilmu untuk mencapai kemudahan, kemakmuran. Tapi akhirnya ilmu itulah yang digunakan untuk kebinasaan dan Betul. Dan- Atas alasan saintis ni dia kata macam ni saya buat bom saja, saya tak meletupkan. tak boleh kau enabler kepada Dia bukan enabler tuan-tuan, dia yang buat. Kan? Kalau dia kata saya tak nak lah, saya tak nak lah. Tak ada dah benda tu kan. okay. Tapi dia kata kalau kita tak buat, nanti Jerman buat. Dan ini terjadi dalam kelompok manusia besar iaitu Barat. Jadi itulah falsafahnya. Dia mengetepikan moral dengan tindak tanduknya, hak yang tidak ada tanggungjawab. Dan saya rasa itu juga adalah bukti kecelaruan lah dalam falsafah Barat. Okey, saya rasa kita dapat simpulkan kecelaruan falsafah Barat. InsyaAllah kita tangguhkan dulu kita InsyaAllah. punya rancangan, dan kita akan jumpa lagi episod akan datang. Assalamualaikum. Assalamualaikum.